Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah hampir seminggu saya sakit tekak ni. Masih belum hilang lagi tapi kerja wajib dilakukan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen podcast channel YouTube Mona Lisa. Macam biasa, untuk segmen ni anda tak perlu nak buka video, tonton muka saya, tenung muka saya. No need. Anda just tekan play, minimize and anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. And sebolehnya, tinggalkan komen sepatah dua kata yang positif supaya video ni punya engagement tinggi dan dia mampu keluar dekat feeds kawan-kawan kita yang lain. Okey. Kebelakangan ni saya hadap satu masalah yang saya kira besar jugalah sebab saya tak ada barang-barang baru yang nak di-review, nak diulas kepada anda. Yang ada hanyalah produk-produk yang dah 3, 4, 5 bulan yang lepas ataupun 1-2 tahun yang lepas. Latest ni tak ada. Memang tak ada, guys. Macam anda tahu, saya punya niche ataupun saya punya fokus tu lebih kepada PC gaming punya produk lah, bukan smartphone. So, kalau smartphone, dia macam ada satu deadline dah. Dia macam dah ada satu timeline. Sebagai contoh, Apple akan keluarkan iPhone mereka pada bulan September ataupun Oktober kan. Dan Samsung, mereka akan keluarkan S-Series pada awal tahun. Lepas tu mereka punya full flip pada bulan 8 ataupun bulan 9 macam tu. Dia macam dah ada satu tarikh yang tetap dah. Tapi untuk barang komputer ni, benda tu tak wujud. Kalau Razer, mereka rasa macam mereka nak keluarkan mouse, so mereka just keluarkan mouse. Then kalau Fantech nak keluarkan headset, mereka akan keluarkan headset. Mereka tak ada satu announcement yang besar, mereka tak ada satu timeline yang tetap, tak ada. Even untuk Nvidia sendiri pun, kita kata Nvidia ni satu company yang sangat besar lah. Dia punya peranan sendiri pun dalam satu-satu komputer sangat-sangat besar. Mereka pun tak ada satu bulan tertentu untuk lancarkan produk mereka. Mereka just macam, okay, grafik card kita sekarang umur dia dah setahun. So, why not kita lancarkan grafik card yang baru? Kita announce dekat media 2 bulan lagi kita akan lancarkan RTX 5000 series. Something like that. Dia tak ada, okay, Januari wajib ada grafik card baru. No. Tak pernah wujud lah benda tu. Kalau saya salah, anda boleh betulkan dalam ruangan komen di bawah. So, persoalannya, apakah yang menyebabkan brand-brand komputer ni tak keluarkan produk-produk yang baru? Saya ada dua pendapat peribadi. Mungkin anda setuju, mungkin anda tak setuju. Yang pertama ataupun yang paling saya percaya ini adalah alasan dia ialah teknologi yang kita ada sekarang lebih dari keperluan kita dah. Katakan kita nak main satu-satu game dan game tu perlukan satu grafik card yang mampu bagi dekat dia 100 FPS, 100 power. Nak senang kita kata macam tu lah. Dengan grafik card yang sedia ada, kita tak sembang RTX 4090, 4070, no. Kita just sembang yang pertengahan macam contoh 4060. Grafik card macam tu pun dah boleh carry game yang tadi 100 FPS, dia boleh carry 200 FPS. So, tak ada katakan tahun hadapannya, tahun berikutnya, grafik card baru keluar, RTX 5060 dengan harga yang sama, dia akan upgrade performance PC kita tadi dari 100 FPS ataupun dari 200 FPS yang grafik card sebelum ni mampu carry, dia mampu bagi sampai 300 FPS. Tapi tak ada sebab yang signifikan kenapa kita kena upgrade grafik card kita. Sedangkan yang biasa pun dah boleh carry 100 FPS dengan cemerlang. Kenapa kita nak jual yang lama, beli yang baru untuk dapatkan 300 FPS, sedangkan kita tak dapat pun benda tu. Nampak tak? Saya bagi contoh lagi lah. Macam sebelum ni, saya ada review mouse dari Glorious. 5 bulan, tak sampai 5 bulan selepas tu, Glorious keluarkan satu lagi wireless gaming mouse yang baru dengan dia punya spesifikasi sebenarnya lebih kurang sama. Yang membezakan antara yang baru dan juga lama ni, yang pertama ialah dia punya sensor dan yang kedua ialah dia punya bentuk. Bawah dia pakai Virgin PTFE mouse feet, lepas tu dia punya switch hadapan dia pakai Kyle GM8. Everything boleh kata perfect lah. Dan yang latest ni, bila saya nak buat video, saya pun pening apa yang patut saya cerita kepada anda. Saya tak nak
menafikan bila dia tukar sensor, dia punya sensor punya DPI mampu pergi lebih tinggi, mungkin sampai 20,000 DPI. Tapi to be honest lah kan, saya tak jumpa orang yang guna lebih dari 15,000 DPI. 15,000 tu sangat laju dah, sangat besar dia punya pergerakan. Kalau anda pakai screen 4K mungkin okey. Kalau anda pakai Full HD, 10,000 dah memadai dah untuk kita. So, apa function anda bayar lebih ataupun anda tukar mouse anda yang sedia ada kepada something yang anda takkan guna dia? Buat masa sekarang, at least anda takkan guna dia. Itu contoh mouse. Monitor pun sama sebenarnya guys. Sekarang kita dah boleh dapat monitor gaming Full HD 144Hz pada harga RM500 Malaysia. Dia punya panel pun dah cantik dah. Dia pakai IPS. Ada kadang-kadang kita jumpa yang ada Dolby Vision bagai tu kan. So dia punya display tu dah mantap gila. Kenapa kita nak upgrade ke satu monitor yang lebih tinggi tapi kita tak dapat pun, kita tak dapat nak enjoy pun benda tu. Tak sampai lagi. Saatnya tu tak sampai lagi. Bagi saya lah, sebagai seorang gamer, PC gaming yang best adalah satu keperluan. Ini dari perspektif seorang gamers. Kalau perspektif general, of course PC gaming adalah satu kehendak lah kan. Tapi untuk seorang gamers, PC gaming yang sedap adalah satu keperluan, dan definition of sedap tu sendiri bukanlah something yang ultimate. Bagi saya lah, monitor Full HD, IPS 144Hz, settle. Lepas tu graphic card, mestilah something yang boleh carry game tu lebih dari 100 FPS. Saya tak kejar pun 144 FPS, tapi 100 FPS ke atas, dia mesti stable. Maaf, saya minum air dulu. Dia mesti stable. So, bila kita tengok apa yang kita nak tu, kita tengok spesifikasi yang diperlukan, mungkin Intel Core yang maksimum lah. Kita tak cakap yang minimum, kita cakap maksimum untuk dapatkan PC gaming yang sedap tadi. Prosesor Intel Core i5 ataupun Ryzen 5 dah memadai. RAM 16GB. Lepas tu storage terpulang kepada anda. Anda main game banyak, anda guna storage yang banyak ke tak? So terpulang pada anda. Tapi nak go for PCIe 4 yang mahal sebab nak laju, bagi saya tak perlu. PCIe 3 dah memadai. Seterusnya cooler, just pakai stock cooler yang mereka bagi kepada kita. Itu pun dah memadai. Graphic card, mungkin untuk 2023 ni bagi saya yang sedap ialah 4060 Ti lah. Itu memang dah memadai. Harga pun RM2,000 Malaysia sahaja. So ini saja yang kita kata spesifikasi PC gaming yang sedap. Kalau anda nak beli RTX 4070 screen 2K, itu dah lebih dari yang diperlukan lah untuk kebanyakan gamers buat masa sekarang. That's why saya rasa disebabkan teknologi kita ni dah sampai satu level yang tinggi dah. So, brand-brand ni dah tak tahu nak jual apa lagi dekat produk mereka. Kalau dulu mereka, katakan mereka keluarkan mouse. So, first kali mereka jual bentuk mouse tu. Mouse ada RGB bagai. Then, the next year mereka buat switch boleh cabut, boleh ganti dengan switch yang lebih mantap. The next year mereka tukar sensor. The next year mereka tukar mouse fit. Then, jadilah seketul mouse yang mantap kan. Tapi sekarang, tak ada benda dah nak upgrade. Dia punya bentuk pun lebih kurang sama. LED pun lebih kurang sama. Boleh sync dengan software dan sebagainya. So kalau mereka keluarkan produk yang baru, mereka tak tahu pun nak jual macam mana. Dan tak ada sebab pun untuk pengguna upgrade. Dia macam kereta lah kan. Evolusi kereta tu sendiri. Mula-mula mereka manusia ni buat kereta dengan lembu, dengan kereta lembu dulu kan. Kereta yang tayar dia pun bukan bulat sangat. Kereta dulu tayar dia macam 4 segi. Ada segi-segi. Bila kita naik tu kita rasa gedung kan. Something like that kan. So manusia improve. Manusia pun start buat tayar bulat. Lepas tu dari lembu tadi manusia pun start buat engine. Lepas tu dari tempat duduk yang keras mereka buat cushion. Lepas tu disebabkan panas dari kipas mereka buat aircon. Dan sampai satu level yang kereta ni dah selesa. Ada aircon, selamat, ada safety feature. Dan boleh sampai ke satu tempat dengan laju, pergerakan pun selesa, something like that. So kereta dah sampai satu level yang kita kata brand lekeh pun dah smooth dah, dia punya pergerakan dah selesa dah. Apa yang tinggal ialah mereka
untuk year by year, apa yang mereka buat ialah mereka upgrade dari segi design, lepas tu mereka tambah dari segi entertainment, which is kalau tak ada entertainment pun kereta tu berfungsi dengan elok je. Lepas tu mereka tambah safety feature. Kalau sebelum ni ada dua airbag, sekarang mereka tambah sampai 8 airbag, which is ada 2 pun dah memadai kan. So nampak tak? Saya punya message macam tu lah. Sekarang kita dah sampai satu level yang semua barang-barang komputer ni, mouse ke keyboard ke, dah good enough untuk penggunaan seorang PC gamer. Kalau mereka keluarkan yang baru sekalipun, tak ada sebab pun untuk user upgrade ke produk baru mereka. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, kenapa brand-brand ni dah tak keluarkan produk-produk yang baru adalah kerana jualan mereka yang jatuh lah. So macam anda tahu, masa PKP baru ni memang jualan barang-barang komputer ni mencanak-canak lah. Kalau sales tu, saya pun tak pernah terbayang yang akan dapat nilaian jualan yang setinggi tu. Bayangkan lepas PKP tu, Mona Lisa buat award night, kita bagi bonus dekat pekerja-pekerja kita cash sebanyak 250,000 tak silap saya. Memang satu angka yang sangat besar dalam rekod Mona Lisa sendirilah. Jadi masa PKP tu, kalau sebelum PKP yang beli laptop, beli printer ni biasanya student yang nak masuk ke universiti, nak masuk ke college. Tapi disebabkan PKP, semua orang belajar dekat rumah, semua orang buat kerja dekat rumah, semua orang kena ada laptop. Mak ayah terpaksa gadai itu, gadai ini untuk beli laptop kepada budak-budak sekolah. So bila PKP tamat, berlaku lambakan benda-benda macam ni. Webcam dah tak guna webcam dah tak guna lagi, printer ada bersepah dekat rumah sampai kering, ada yang dah rosak dah. And kalau kita buka Facebook, ada banyak post-post want to sell ni, guna 2-3 kali sahaja, barang elok, nak jual pada harga yang memang lagi murah dari harga pasaran. So orang dah tak membeli barang dekat kedai, orang tak beli barang komputer yang baru. Bila tak beli barang yang baru, so stok brand tu akan berlambak lah kan. Takkan mereka nak keluarkan produk yang baru, stok yang lama ni macam mana? Dah tak terjual ni, adakah mereka nak telan kerugian macam tu saja kan? Takkan nak fokus kepada yang baru saja. Ini mereka kena consider. Selepas tu, bila nak keluarkan produk yang baru, mereka kena consider juga dari segi kos pemasaran. Adakah berbaloi dengan keluarkan produk yang baru, dengan kos pemasaran yang baru? Adakah berbaloi ketika ini kan? So banyak benda yang mereka kena consider bila mereka nak keluarkan produk yang baru. Jadi pada pendapat saya, ini adalah 2 sebab kenapa kita boleh nampak brand-brand komputer ni macam slow down sikit. Bukanlah tak ada barang baru secara total. No, ada je. Tapi kita kata dia punya kuantiti, jumlah tu kita boleh kira sangatlah. Anda boleh check, kalau yang latest pun tak ada apa improvement yang signifikan. Tak ada sebab pun untuk anda upgrade anda punya current peripheral, current gaming setup kepada yang lebih mantap. Anda rasa macam mana? Mungkin anda boleh kongsikan pendapat anda dalam ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar boh, jumpa lagi. Maaf sakit dekat.